Kemudian ada dari kalangan para ulama, mereka menghimpunkan 40 hadis di dalam bidang usuluddin. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan perkara-perkara furu'. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan jihad. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan zuhud. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan adab. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berikan kita ke pelbagai nikmat, anugerah kepada kita, nikmat Islam dan juga iman. Diberikan kesempatan hidup bernyawa bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan juga merahmati kita semua insya-Allah. Jadi insya-Allah kuliah subuh ini itu berkenaan dengan kitab 40 hadis Nawawi. Kita masih lagi membaca tentang mukadimah kepada kitab 40 hadis Nawawi ini yang ditulis oleh Imam Nawawi sendiri. Ia adalah satu perkara yang sangat penting lah sebelum kita membaca hadis 40 itu sendiri. Jadi kita sambung mukadimah tersebut. Ada beberapa perkara lagi yang boleh kita sentuh berkenaan dengan mukadimah ini. Qala al-musannif rahimahullah, thumma min al-ulama man jama'a al-arba'ina fi usuliddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad وبعضهم في الزهد وبعضهم في الأدب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصدها. Kemudian ada dari kalangan para ulama, mereka menghimpunkan 40 hadis di dalam bidang usuluddin. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan perkara-perkara furu'. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan jihad. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan zuhud. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan adab. Dan sebahagian mereka menghimpunkannya berkenaan dengan khutbah. Kesemua itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai setiap apa yang dilakukannya dengan tujuan-tujuan tersebut. Jadi hadis 40 seperti mana yang kita sebut sebelum ini bahawa menghafalnya, menulisnya dan memahami isinya 40 hadis Nawawi itu adalah satu perkara yang diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat berkenaan dengan kelebihan menghafal hadis 40. Di antaranya kita termasuk di dalam orang-orang atau para ulama, para syuhada, seperti mana hadis yang kita sebutkan sebelum ini. Tapi kita telah sebut bahawa hadis-hadis yang kita sebut sebelum ini adalah hadis dhaif,
Walaupun begitu kita boleh beramal dengan hadis dhaif ini dalam fadailul a'mal, dalam keutamaan dalam ibadat. Adapun yang pentingnya adalah tujuan yang ditulis berkenaan dengan kitab 40 hadis ini dan bermacam-macam kitab hadis yang ditulis selain daripada 40 ini. Yang pertama, hadis yang ditulis oleh Jami' al-Hadis, awwalu Jami' al-Hadis wal Asar, Ibnu Syihab bin Amiran lahu Umar. Hadis-hadis Nabi SAW tidaklah terkumpul, tidak ditulis dalam satu buku, dalam satu kitab, melainkan pada kurun ke-2 Hijrah. Dia maksudnya lambat penulisan hadis Nabi SAW. Adapun Quran itu sendiri, Quran yang kita baca, Mushaf Utsmani itu ditulis pada pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Walaupun dikumpul hadis Quran itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi ditulis, dipanggil Mushaf Al-Utsmani, sebab Sayyidina Uthman atas perintah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk menulis Al-Quran dan disebarkan seluruh alam lah. Adapun hadis Nabi SAW tidak ditulis. Tidak ditulis sehinggalah pada kurun ke-2 Hijrah, semasa zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini kerana penulisan hadis ini tidak ditulis pada awal-awal lagi. Kerana Nabi SAW telah melarang, seperti mana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis Nabi SAW. Man kataba anni ghairal Quran falyamhu, wa man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menulis selain daripada Al-Quran, hendaklah dia hapuskan. Man kataba anni ghairal Quran, siapa yang menulis selain daripada Al-Quran, daripada aku, maka selain daripada Al-Quran itu, maka hendaklah hapus. Maksudnya hadis Nabi SAW. Dua perkara yang mereka ambil daripada Nabi, itu Al-Quran dan juga hadis Nabi. Adapun Al-Quran itu mereka tulis, tidak pernah tulis wahyunya. Adapun hadis Nabi SAW, Nabi melarang menulis. Walaupun begitu, para sahabat radhiyallahu anhum, ada mereka yang mengumpulkannya tanpa menyebarkannya. Oleh itu tersebut di dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Sahifah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi buku Sahifah itu tidak ditulis. Tidak, walaupun mereka ini mengumpul hadis-hadis itu, tidaklah terdapat, cuma didapati dalam musnad Ahmad radhiyallahu anhu. Jadi itu, oleh itu hadis Nabi SAW lewat ditulis. Kerana apa? Para sahabat mengetahui tentang larangan itu, ada perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan melakukan perkara itu adalah larangan yang sebenar. Jadi penulisan hadis itu bermula pada kurun ke-2 Hijrah diperintah oleh Umar bin Aziz, seperti mana Imam Sayuti rekodkan dalam Alfiyah beliau, awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihab bin Amiran lahu Umar. Orang yang pertama menulis hadis Nabi SAW adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, wafat pada tahun 124 Hijrah. Beliau menulis hadis Nabi SAW, mengumpul hadis, menulis dalam buku. Diperintahkan oleh Amiran lahu Umar, yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah ketika itu. Kerana apa? Umar bin Aziz pernah menyebut dalam satu dia menulis, dia beritahu kepada rakyatnya, kepada para ulama. Maka beliau berkata, fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabal ulama. Sungguhnya aku takut akan hilangnya ilmu ini. Wa dhahabal ulama, dan pemergian para ulama. Yang dimaksudkan perginya ilmu, hilangnya ilmu itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Kita tidak akan dapat ilmu Islam itu, fiqh yang kita baca, apa sahaja dalam Islam itu, melainkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia takut hadis-hadis Nabi ini akan hilang. Kerana apa? Biqabdil ulama, dengan kematian para ulama. Wa dhahabal ulama, dan pemergian para ulama. Ulama tak ada. Para ulama yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW tidak ada, maka akhirnya
hadis-hadis Nabi ini tidak ditulis sehingga hilanglah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah Omar bin Abdul Aziz khalifah kepada ketika itu memerintahkan untuk menulis. Maka orang yang pertama menulis adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Jadi selepas itu barulah bermulanya penulisan hadis Nabi SAW. Maka di antaranya ditulis oleh ramai para ulama yang lain. Diikuti sebab dah mula ulama menulis. Dia bukanlah satu perkara bid'ah. Kata pada ketika itu bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah yang haram. Tapi adalah satu bid'ah yang baik untuk umat Islam. Kerana dia adalah ilmu agama Allah Ta'ala terletak pada hadis-hadis Nabi SAW. Oleh itu mereka menulis hadis Nabi SAW. Dengan itu juga apa yang kita sebutkan tadi, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, bahawa Nabi SAW melarang menulis hadis ini, diguna pakai oleh golongan anti hadis. Golongan anti hadis menolak, dia kata bahawa Nabi sendiri yang melarang tulis hadis. Akhirnya hadis Nabi itu tidak dipakai, akhirnya ditinggalkan. Dan disebut dalam kitab buku-buku orientalis itu utamanya berkenaan dengan penulisan hadis ini seperti Golzahir dan sebagainya. Jadi yang penting adalah para ulama membuatkan satu inovasi atau bid'ah lah perkara itu, bukanlah bid'ah yang haram itu. Maka mereka telah menulis bermulanya penulisan hadis bermula dengan Ibnu Syihab tadi. Kemudian ditulis oleh para ulama selepas itu, di antaranya kitab-kitab yang ditulis dalam kitab Muwatta'at, Muwatta' Imam Malik, di antaranya Imam Malik rahimahullah menulis kitab nama dia Muwatta'. Dan Muwatta' ni ada versi dia, ada lebih daripada 10 versi. Maksudnya riwayat daripada dia, daripada Imam Malik rahimahullah. Dan di antara yang terkenal adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dan keduanya riwayat Muhammad Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Jadi banyaklah riwayat selepas itu, Al-Qanabi dan sebagainya. Kemudian pada kurun kedua hijrah, akhir kurun kedua hijrah, seperti Imam Malik wafat pada tahun 178 hijrah. Kemudian ditulis selepas itu, di antaranya pada kurun ketiga bermulanya penulisan hadis itu sendiri. Imam Ahmad rahimahullah wafat pada tahun 241 hijrah. Boleh kitab Musnad Al-Imam Ahmad, kitab yang besar, lebih kurang 40 jilid lah, lebih kurang 40 jilid tulis hadis Nabi SAW, kumpul hadis Nabi SAW. Kemudian ditulis oleh yang terkenalnya adalah ibu buku hadis, Ummahati Kutubil Hadis. Sama ada 6, 5, 6, 9 dia sebut. Sama ada di dalam 5 hadis ni, buku-buku hadis ataupun 6 ataupun 9, 7, 9 dan sebagainya. Itu kitab Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 hijrah. Kitab beliau Al-Jami'us Sahih Al-Mukhtasar min Umumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu kitab Imam Bukhari rahimahullah, tapi kita panggil Sahih Bukhari. Tu kita panggil dah sebab dah dinisbahkan kepada nama beliau Sahih Bukhari, sebab dia meringkaskan hadis-hadis Nabi hanya kepada hadis-hadis sahih saja. Sungguh beliau berkata, aku mengetahui, menghafalkan hadis lebih daripada 100,000 hadis sahih. Tapi dia tak dalam kitab dia ada berapa ribu? 6,000 hadis saja. Itu pun yang dah berulang. Banyak lagi hadis-hadis sahih yang belum diletakkan dalam kitab beliau. Tapi dia kumpulkan. Sebenarnya dah mencukupi apa yang kita ada pada hari ini, kitab Sahih Bukhari itu. Kemudian ditulis oleh anak murid beliau, Imam Muslim rahimahullah, wafat pada tahun 261 hijrah. Kitab Sahih Muslim terkenal lah, kitab yang terbaik dalam bentuk penulisannya, seperti mana para ulama Maghribi mengiktiraf sebagai kitab yang terbaik. Terbaik yang dimaksudkan adalah terbaik dari sudut susunannya. Tapi kitab yang paling sahih sekali adalah kitab Sahih Bukhari rahimahullah. Kemudian diikuti dengan kitab Sunan, kitab Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Itu ada 3. Ditambah lagi, jadi 2 tambah 3, 5. Dia tambah lagi, ada lagi Ibnu Majah, tambah Sunan Nasa'i, tambah kitab Daraqutni. Kemudian tambah kitab Musnad Imam Ahmad. Semua tu menjadi akhirnya jadi kitab yang utama dalam Islam itu sendiri. Walaupun selain daripada kitab itu banyak lagi, tapi kitab ni kitab utama yang para ulama merujuk hadis-hadis Nabi berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan tafsir, berkenaan dengan akidah dan sebagainya. Inilah buku-buku utama yang mereka rujuk dan memadai sebenarnya. Walaupun begitu mereka masih juga memerlukan kepada kitab-kitab yang lain. Kemudian buku-buku ini
ditulis dalam bentuk yang kita sebutkan ini. Di antaranya adalah kitab 40 hadis Nawawi. 40 hadis ini. Kitab 40 hadis ditulis sebab mereka ini ingin mendapatkan fadilat-fadilatnya. Maka di antara para ulama itu menulis buku-buku yang berkaitan dengan 40 hadis supaya kita ni menghafal hadis Nabi SAW. Dan banyak lagi hadis yang lain. Bukan hanya 40 hadis saja, bahkan dalam bidang-bidang tertentu dan sebagainya. Kalau di Malaysia ni pun ada juga hadis 40 ni dalam dakwahnya. Saya tengok pada ulama kita di Malaysia ini, para ahli akademik menulis dalam 40 hadis tentang alam sekitar, 40 hadis tentang dakwah, 40 hadis tentang berzikir. Di Malaysia, orang Malaysia lah, ulama-ulama kita, para ahli akademik kita menulis tentang 40 hadis ini. Jadi itulah kelebihan. Mudah-mudahan apa yang mereka tulis itu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan kepada Imam Nawawi ini telah memberi faedah kepada kita dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang dia tulis ini, 40 hadis Nawawi ini. 40 hadis Nawawi ini Imam Nawawi telah letak sebenarnya apabila beliau menulis kitab Al-Adhkar, Adhkar Nawawi itu. Akhir kitab beliau, kitab Adhkar itu, beliau menulis bahawa beliau ingin mengumpul hadis-hadis yang mencakupi agama Allah Subhanahu Wa Taala, mencakupi agama Islam ini. Maka beliau letak pada akhir kitab Al-Adhkar. Walaupun tidak sempurna, tapi itulah asal usul daripada kitab 40 hadis Nawawi, 40 hadis ini. Kemudian barulah dia diasingkan 40 hadis berkenaan dengan berkenaan dengan usul atau prinsip agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan disebut di sini, kita baca lagi sini, kita sambung semula. Wa qad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadha kullihi wa hiya 40 hadithan mustamilatan ala jami'i dhalik. Sesungguhnya aku berpandangan untuk menghimpunkan 40 hadis yang lebih penting daripada kesemua ini. Iaitu 40 hadis yang merangkumi kesemua perkara-perkara itu. Iaitu sebab para ulama, beliau menyebut bahawa para ulama menulis 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang zuhud, tentang adab, tentang khutbah, tentang usul agama. Tapi beliau kata yang lebih penting adalah kita mengumpulkan kesemua itu. Bukan hanya dalam satu bidang saja, bahkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna itu. 40 hadis itu merangkumi semua sekali. Maka itulah yang terbaik, beliau berkata. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Ini kerana apa? Setiap hadis yang aku akan keluarkan ini, 40 hadis ini adalah satu kaedah yang sangat besar dalam Islam. Min qawa'ididdin. Dan setiap hadis daripada himpunan itu nanti adalah merupakan satu kaedah yang signifikan, yang penting daripada kaedah-kaedah agama. Qad wasafahu ulama bi anna madarul Islam alaih au huwa nisful Islam au thuluthuhu au nahwu dhalik. Sama ada dia adalah kaedah-kaedah agama yang telah disebutkan oleh para ulama bahawa sesungguhnya kerangka agama Islam terdiri di atasnya, atau hadis itu merupakan separuh daripada Islam, atau 1/3-nya, atau seumpamanya. Jadi hadis-hadis yang diletak dalam 40 hadis Nawawi ini adalah merupakan sebahagian daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada para ulama bila mensyarahkan hadis-hadis ini, ada mengatakan contoh hadis yang pertama yang kita akan baca ni, insya-Allah, dia merupakan 1/3 daripada agama. Maksudnya cerita agama saja tentang hadis ni. Maksudnya merangkumi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dia adalah satu hadis. 40 hadis ini adalah 40 hadis Nawawi ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan untuk menceritakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan usul dasar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuailah bagi kita yang kita baru nak belajar menjinak hati kita terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Nak baca kitab besar Sahih Bukhari, besar sangat. Nak hafal hadis Sahih Muslim, banyak sangat. Hadis 40 paling kurang. Seperti mana, mudah-mudahan kita dapat seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita termasuk daripada golongan para ulama dan para syuhada di akhirat nanti. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa adhkuruha mahdhufat al-asanid liyashula hifdhuha wa ya'ummu lintifa'u biha insyaallah taala. Kemudian aku akan memastikan bahawa 40 hadis ini merupakan hadis-hadis yang sahih, dan kebanyakannya ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dan aku menyebutnya tanpa sanad yang lengkap agar ia mudah dihafal dan manfaatnya akan lebih umum
dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini kebanyakannya adalah sahih. Mungkin kita akan lihat, jumpa akan datang nanti, insya-Allah kita akan jumpa hadis-hadis yang hasan. Maksudnya hadis-hadis yang diterima daripada dari sudut pandangan para ulama, bukannya hadis-hadis dhaif. Sama ada dia sahih, kebanyakannya sahih lah. Kemudian dia ada yang hasan. Hasan ni hadis yang diterima lah. Dia kurang sikit, rendah martabat sikit daripada hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Para ulama menyebut hadis sahih huwal hadisul musnad alladhi yattasilu sanaduhu binaqli adin dhabitin ila muntaha an mithlihi ila muntaha wala yakunu syadzan wala mu'allala. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Salah, wafat pada tahun 546 Hijrah. Dalam mukadimah beliau, mukadimah Ibnu Salah tentang ilmu hadis, mustalah ilmu hadis. Hadis sahih adalah hadisul musnad alladhi yattasilu sanaduh. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung. Kata yattasilu. Pertama, syarat pertama, yattasilu sanaduh, bersambung dia punya jalurnya. Sanad maksudnya jalur. Yattasilu sanaduh binaqli adlin, dengan diriwayatkan oleh orang yang adil. Syarat kedua. Dhabitin, yang teliti. Yang ketiga ada syarat dia teliti. An mithlihi, daripada orang yang sama, ila muntaha, sehingga akhirnya. Wala yakunu syadzan, syarat keempat, hendaklah hadis itu bukan syadz. Nanti saya akan terangkan maksud syadz. Wala yakunu mu'allalan, dan tidak berlaku pada hadis itu mu'allal. Maka syarat jadi 5 syarat. Itu syarat hadis sahih. Adapun hadis makbul itu ada 6 syarat. Ada makbul itu ada 6 syarat. Tapi hadis sahih 5 syarat ini. Yang dimaksudkan bersambung jalur itu, jalur yang sanad itu, sanad adalah jalur disebut sini, dia kata, dan aku menyebut tanpa sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah jalur untuk kita sampai kepada hadis tersebut. Itu apa? Fulan daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada, itu dipanggil jalur. Dia panggil sanad dalam bahasa Arab. Sanadul hadis itu dia. Maka dia kata apa? Yattasilu sanaduh. Yang hadis sahih ini adalah yang jalurnya bersambung. Maksudnya fulan daripada fulan daripada fulan itu adalah bersambung-sambung. Tok guru dia daripada tok guru dia, tok guru daripada tok gurunya, maksud bersambung-sambung. Maka dia panggil bersambung-sambung. Dia panggil muttasilus sanad. Jalur yang bersambung-sambung, tidak terputus. Ataupun sukut, isqat, ataupun menjatuhkan, maksudnya perawi-perawi itu. Dia semuanya bersambung. Tidak ada yang terputus daripada jalur. Itu syarat pertama daripada hadis sahih. Yattasilu sanaduhu binaqli adlin, dengan syarat perawinya, orang yang menukilkan hadis. Apa dia? Pertama, syarat perawi adalah adil. Dan yang kedua adalah dhabit, teliti. Itu syarat dia. Kedua syarat ini, dia panggil perawi tersebut thiqah, orang yang dipercayai. Orang tak percaya kita boleh pakai hadis. Orang yang dipercayai dia panggil orang yang adil, orang yang dhabit, orang yang teliti. Apakah yang dikatakan adil itu? Adil dimaksudkan dalam hadis inilah. Adil macam-macam maksud. Adil. Adapun yang dimaksudkan adil, orang yang adil dalam periwayatan hadis ini adalah orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu syarat dia. Orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tersangatlah kurang dia melakukan dosa-dosa kecil. Sebab manusia itu tidak terlepas daripada melakukan dosa. Maka dosa kecil mungkin berlaku, tapi mungkin juga tak ada. Dia tidak lakukan perkara tersebut. Kita tak nampak lah. Sebab benda terlalu kecil. Dosa-dosa kecil ini. Yang dimaksudkan dosa-dosa besar itu, apabila seorang itu melakukan dosa-dosa besar, maka seorang itu dipanggil seorang yang fasik. Adil lawan dia fasik. Itu seperti apa? Membunuh, itu besar sangatlah. Berzina, merompak, mencuri, itu adalah dosa-dosa besar. Dan syarat kepada perawi hadis tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Syarat seorang yang adil dalam perawi hadis adalah tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Dan yang seterusnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun tidak melakukan, tersangatlah sedikit dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini maksudnya perkara yang payahlah manusia nak jauh daripadanya. Sebab manusia itu bersifat macam tu. Mesti salah. Mesti tersilap. Mungkinlah macam-macam lah kita ni. Manusia tidak terlepas daripada dosa-dosa kecil ini. Adapun dosa besar, mereka cuba cuba memang dijauhkan daripada perkara tersebut. Itulah yang dipanggil sebagai orang yang adil. Lawan adil adalah fasik. Perawi fasik tidak diterima hadisnya dalam syarat sahih. Kemudian para ulama sebenarnya telah menambah satu syarat lagi. Itu syarat marwah.
Maruah ini adalah hawaribul muru'ah, adalah mengikut adat tempatan. Adat ini maksudnya adalah cara mereka hidup, keadaan mereka. Contoh saya beri, contoh dalam menceritakan tentang maruah seseorang. Pakai baju, kita cerita tentang adat lah, pakai baju pakai songkok, pakai topi lah, pakai baju pula songkok topi, pakai topi. Setengah tempat tidak terima, kan? Dia menganggap bahawa orang pakai topi ni adalah orang barat, orang kafir, tiru orang kafir. Jadi dia panggil sebagai orang yang maruah dia terkeluar. Maksudnya dia tidak ada maruah lah. Tapi perkara itu adalah perkara yang biasa. Tetapi kalau kita lihat dalam masalah contohnya, bernyanyi contohnya, kan, bernyanyi adalah perkara harus. Perkara bernyanyi, kita nyanyi, berjoget, harus. Tak ada masalah berjoget, tak ada masalah. Islam tak larang berjoget. Tapi dia masalah dekat mana? Kalaulah seorang perawi hadis itu, kan, perawi hadis, ahli ulama lah, kan, dia pergi berjoget. Nampak macam mana? Oh, ustaz pergi berjoget, dia kata. Kan dia maksud itu muruah. Muruah itu perlu dijauhkan. Oleh itu para ulama, setengah para ulama meletakkan syarat itu bagi perawi hadis. Walaupun benda itu harus bagi orang awam, tapi para ulama tidak boleh bersifat dengan sifat itu, berakhlak dengan akhlak itu. Tidak boleh. Sebab apa? Menjatuhkan maruah dia. Kan? Ustaz pergi berjoget juga punya, dia kata. Kan? Perkara itu tak ada apa masalah pun. Bagi orang tak ada masalah. Sebab apa? Perkara harus. Tidak ada larangan daripada Islam. Tidak ada larangan. Jadi tidak boleh. Oleh itu perkara-perkara ini perlu dijagalah. Para ulama meletakkan syarat, salah satu syaratnya itu menjaga maruah dia. Kalau dulu kita lihat tentang pakai topi tak boleh, sekarang dah mula dah. Dulu pada zaman saya masa kecil-kecil dulu, pakai topi pun tak boleh, dia kata. Ni kafir mana? Dia kata, kan? Kafir tu. Ataupun pakai suruh jin. Oh, lagi lah dia kata ni. Kan? Datang mana jin mana datang, dia kata. Tu zaman saya masa kecil-kecil dulu lah. Tapi sekarang ni okey dah. Kita dah mula terbuka, mula belajar. Kan? Jadi tak adalah. Masalah itu tidak ada. Tapi itu perkara-perkara yang menunjukkan maruah lah. Seorang ustaz pakai suruh jin, pakai topi, lain macam. Ustaz bagaimana ustaz ni? Kan? Pergi kelab mana? Kan? Dia tanya macam tu. Dia persepsi yang berbeza. Kalau dia pergi tak ada masalah pun. Tapi kalau ustaz, dia jadi masalah. Kan? Jadi itulah masalah dalam masalah maruah itu perlu dijagalah. Para ustaz, para ulama perlu menjaga maruah-maruah itu. Itu adat setempat lah. Itu yang adat setempat ni berbeza setiap tempat. Dia panggil itu, dia panggil adat. Contoh kita masuk rumah pakai apa? Tak pakai selipar, tak pakai kasut. Tapi kalau kita pergi negara Arab, pergi negara barat, pakai kasut itu biasa dia masuk rumah. Jangan pula kata kurang ajar dia. Kan? Pergi negara Arab, masuk rumah pakai selipar, pakai kasut. Tak ada masalah. Jangan pula kata apa masuk rumah, tak ada. Sebab ada adat berbeza. Kan? Adat berbeza. Itu kita kena faham, itu dah dipanggil sebagai muruah, maruah dipanggil. Itu berkaitan dengan hadis sahih. Ada pun hadis sahih ini. Yang itu syarat kepada, kita kata sebut tadi, kepada perawi tersebut. Ya. Pertama adalah adil. Dan adil itu kita sebut tadi, syarat dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu sangat penting. Syarat pertama. Dan syarat kedua adalah teliti. Teliti dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sama ada dia hafal ataupun dia menulis. Dia menjaga hafalan dia betul-betul macam itulah Nabi SAW sebut. Dia dengar daripada perawi dia, daripada tok guru dia macam itulah. Dan macam itulah dia dengar, macam itulah dia sampaikan. Itu dipanggil teliti dalam meriwayatkan hadis. Dia panggil al-dhabt. Maka teliti dengan adil ini dicampur, maka dia panggil orang yang dipercayai. Percayai terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan. Maka ini dipanggil sebagai orang yang thiqah dipanggil. Kemudian syarat yang keempat, hadis itu adalah hadis yang bukan syadz. Syadz ini adalah hadis seorang yang thiqah. Tengok macam mana para ulama letakkan hadis secara logiknya. Kan? Seorang perawi yang thiqah itu, yang kita sebutkan sifat ada adil dan dhabit itu, yang teliti itu, dia bertembung dengan hadis orang yang lebih thiqah daripada dia. Maka hadis yang bertembung itu dipanggil syadz. Bagaimana pula orang yang percaya ini boleh bertembung? Ialah kalau kita lihat bahawa orang itu menghafal hadis, bukan satu hadis, 100,000 hadis. Tak ada salah ke? Salah banyak-banyak tu tidak ada salah.
kemungkinan dia salah. Maka salah itu dipanggil syadz. Walaupun kita tahu dia percaya, tapi kemungkinan salah. Oleh itu perlu kepada ilmu yang sangat mendalam datang meneliti satu hadis. Dia bukan sembarangan hadis punya nak tengok. Perlu ahli pakar hadis melihat hadis itu. Hadis ini sahih ke tidak sahih. Kita setakat kita baca hadis kata ni orang sahih tak. Kena melihat kepada orang tu macam mana. Jadi pertembungan di antara orang yang sikah dengan orang yang lebih sikah daripadanya menyebabkan hadis itu dipanggil syadz, maka hadis itu dhaif, tidak boleh pakai. Kan? Syarat betul dah. Jalur bersambung, okey betul. Orang ni sikah, okey. Tapi kalau dia syadz bertentangan dengan orang yang lebih sikah daripada dia, maka hadis tak dipakai. Hadis itu dhaif. Okey. Kemudian syarat yang kelima adalah mu'allal. Mu'allal adalah hadis yang ada penyakit. Ada penyakit. Penyakit ini yang tidak nampak. Maka dia panggil hadis yang mu'allal. Hadis yang tak nampak ini seperti mana para ulama menyifatkan kepada orang yang mengenali tentang hadis-hadis yang berpenyakit seperti ini. Sebab apa? Kita lihat jalurnya bersambung. Orang dia sikah. Hadis dia tidak bertembung. Kat mana salahnya? Dia tak nampak kat situ. Dia tak nampak ini. Kata para ulama akan dia memberi satu perbandingan atau contoh kepada orang ada panggil tukang emas. Apa tukang belian, tukang emas. Dia kata bagaimana tukang emas? Orang yang tahu belian yang betul-betul asli dengan tak asli. Dia tak dapat beritahu kamu, ni asli, ni tak asli. Dia tengok dia tahu, ni tak asli ni. Kan? Sebab dia ada kepakaran dalam bidang dia. Ini kalau orang geologi, dia tengok batu, ni batu ni, batu ni bagus. Dia tahu sebab apa? Dia ilmu dia. Kepakaran. Dia mengenali itu dengan ilmu dia. Begitu juga ahli hadis, dia melihat hadis itu, dia kata salah. Penyakit itu dia tak tahu. Dia tak tahu nak sebut penyakit apa dalam hadis tersebut. Maka hadis itu, hadis yang mu'allal dia panggil. Hadis yang berpenyakit, maka hadis itu ditolak tepi. Maka hadis itu tak masuk pada hadis-hadis yang sahih. Itu syarat hadis sahih. Dan hadis sahih ini dia bermacam-macam peringkat. Dia bukan satu peringkat. Bahawa ada sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, sahih yang disebabkan dirinya, sahih disebabkan yang lain, disebabkan hadis-hadis banyak yang lain, mengangkat dia hadis kepada hadis sahih. Dia bukan sahih, tapi disebabkan hadis-hadis lain, dia menjadi hadis sahih. Kemudian hadis sahih itu dari sudut perawi hadis kitab, maka hadis yang pertama wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Hadis yang pertama yang paling sahih di atas muka bumi adalah sahih Bukhari, kemudian Muslim, kemudian syarat kedua-duanya. Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pertama ada sahih Bukhari, kedua sahih Muslim, ketiga adalah syarat kedua-duanya. Maksud syarat sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari ada syarat dia, Imam Muslim pun ada syarat dia. Syarat kedua-duanya. Itu maksud dia. Jadi sahih Bukhari paling tinggi. Tidak ada kitab yang lebih sahih selepas Al-Quran melainkan kitab sahih Bukhari. Kemudian sahih Muslim. Tapi apabila kita sebut bahawa jika hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka itu lebih aula untuk kita katakan dia lebih sahih daripada sahih Bukhari itu sendiri. Sebab apa? Dia dah secara ittifaq, secara sepakat bahawa hadis itu sahih. Okey, maka kita kata hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim adalah lebih tinggi daripada sahih Bukhari itu sendiri dan juga sahih Muslim itu sendiri. Kemudian dari sudut sahih ini, dari sudut orang, famalikun an nafi'in an sayyidihi wa zida ma li syafi'i fa ahmadih. Jika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Imam Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan hadis itu adalah hadis yang paling sahih, ashahul asani. Sehingga para ulama menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan bahawa jalur ini Malik an Nafi'in an ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalur emas. Sehingga tahap itu dia mengikut jalur. Tadi kita ikut apa? Buku. Ini ikut jalur. Dia kata jalur yang paling sahih ini dia kata. Famalikun an nafi'in an sayyidih wa zida ba'di syafi'i fa ahmadih. Maka jika kita tambahkan orang yang paling hebat selepas Imam Malik, siapa dia? Imam Syafi'i. Maka Syafi'i daripada Imam Malik, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu adalah hadis yang paling sahih. Maka para ulama mengatakan orang yang paling hebat selepas Imam Syafi'i rahimahullah, siapa dia? Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalur yang paling hebat. Tidak ada jalur yang paling hebat melainkan jalur inilah. Dalam kitab Imam Malik, kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Dan macam-macam lagi. Riwayat contohnya dikatakan riwayat yang paling sahih daripada Abu Hurairah. An Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jika sanad itu, jalur itu daripada Abu Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, itulah jalur yang paling sahih sekali.
dan dia mengikut keadaan, mengikut tempat, mengikut buku dan sebagainya. Itu keadaan betul-betul sahih. Sahih itu bukan satu martabat aja. Wa min thamma tatafawatu rutabuh bitafawuti hadhil awsaf, kata Ibnu Hajar. Oleh itu syarat sahih itu dia akan berbeza-beza mengikut syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama. Maka inilah bentuk-bentuk hadis sahih. InsyaAllah kita berhenti setakat itu sahaja dahulu. Kita sambung pada masa akan datang. Tak habis lagi rupanya. Saya ingat habis hari ini mukadimah, tapi tak sempat habis juga. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Setakat itu sahaja dahulu pada ini. InsyaAllah kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.